Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Segala puji kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis forum pada waktu tengah hari yang bening lagi ceria ini. Izinkan saya mengenalkan diri sebagai moderator yang bertugas pada forum kita hari ini. Nama diberi Nuha Itina binti Subri. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang manis lagi segak bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum tersebut ialah berkenaan solat jamak dan qasar. Saya yakin para sidang hadirin sekalian pasti pernah mendengar perkataan solat jamak dan qasar sebelum ini. Solat jamak dan qasar asalnya merupakan salah satu kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam bagi memudahkan perjalanan yang jauh. Kelonggaran ini dinamakan rukhsah solat. Izinkan saya menerangkan sedikit tentang terma rukhsah ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukhsah bermaksud kelonggaran atau ketetapan hukum syarak kerana darurat. Contohnya seperti memakan bangkai, memendekkan rakaat solat ketika perjalanan yang jauh ataupun perbuatan meninggalkan puasa ketika sakit. Menurut perspektif ulama Islam pula, solat jamak dan qasar ini hukumnya diharuskan dan perlulah dilaksanakan dengan niat yang baik selagi mana tujuan seseorang itu tidak ke arah kemaksiatan. Pengertian solat jamak dan qasar sepatutnya disematkan di dalam diri setiap umat Islam. Namun begitu, mengikut artikel yang dikeluarkan oleh PH Online, umat Islam masih lagi mempersoalkan tentang kepentingan solat jamak dan qasar pada zaman moden ini. Hal ini kerana pelbagai kemudahan telah dicipta dengan tujuan memudahkan masyarakat seperti penerbangan serta R&R yang banyak ditempatkan di sepanjang lebuh raya. Persoalan ini membawa kita ke firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud, dan apabila kamu bermusafir atas muka bumi ini, maka tidaklah kamu berdosa untuk mengkasarkan sembahyang khususnya jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Daripada surah Al-Nisa ayat 101. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hukum tersebut adalah bersifat umum dan tidak diklasifikasikan kepada tempoh, kenderaan, kemudahan atau keadaan zaman tertentu. Saya yakin bahawa para sidang hadirin sekalian agak keliru dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang cuba disampaikan ini. Jika kita perhatikan dengan lebih lanjut, perkara yang ditekankan di dalam ayat tersebut ialah perbuatan seseorang umat Islam yang sedang berada dalam keadaan bermusafir. Jika para sidang hadirin ingin tahu, ketika turunnya ayat ini, beberapa sahabat Rasulullah SAW masih lagi tertanya-tanya tentang mengkasarkan solat jika keadaan aman dan tenteram pula. Kerana ayat tersebut dikaitkan dengan apabila takut dengan musuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka terimalah sedekahnya. Jelas dari hadis di atas bahawa Rasulullah SAW tetap memilih rukhsah solat musafir meskipun baginda boleh berhenti di mana-mana sahaja untuk solat tanpa memerlukan masjid maupun surau. Kesimpulan yang kita dapat lihat ialah berdasarkan fakta dan keterangan di atas, jelaslah bahawa asalnya pensyariatan solat jamak dan qasar adalah untuk memberi kemudahan kepada baginda dan para sahabat ketika dalam peperangan. Kini, keadaan sudah aman dan tiada lagi peperangan. Namun, solat jamak dan qasar tetap relevan dan disyariatkan untuk tujuan beramal. Islam menggalakkan umatnya untuk terus mengerjakan solat dan sentiasa bersyukur dengan kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, solat jamak dan qasar mampu memberikan impak-impak positif kepada mereka yang memerlukan. Dengan cara ini,
beban umat Islam dapat diringankan dan kehidupan mereka akan lebih lancar. Baiklah, sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik pembincangan kita pada hari ini, molek kiranya jika kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Berada bersama-sama kita ialah Saudari Nur Ain yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudari, apa khabar? Khabar baik saudari. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang juga bersama-sama kita pada hari ini, iaitu Saudari Nur Syasha Zuhairah. Selamat datang saudari. Saudari Nur Syasha sihat hari ini? Khabar baik moderator, saya baik hari ini. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang solat jamak dan qasar. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya solat jamak dan qasar ini dan apakah jenis-jenis solat serta syarat-syarat terperinci berkaitan dengan soalan ini? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudari Nur Ain. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang solat jamak dan qasar. Terima kasih kepada saudari moderator, izinkan saya untuk membentangkan topik saya. Ingin saya membacakan terlebih dahulu hadis yang diriwayat dari Abu Ya'la bin Umayyah. Aku pernah berkata kepada Umar bin Khattab, Allah berfirman, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar solatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Namun sekarang, masyarakat sekarang sudah berada dalam keadaan aman. Umar berkata, aku juga pernah merasa hairan sebagaimana engkau merasa hairan. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal tersebut. Beliau bersabda, ia suatu sedekah yang telah disedekahkan oleh Allah kepada kamu, oleh itu terimalah sedekah Allah. Pengertian ringkas solat secara qasar, iaitu memendekkan atau mengurangkan bilangan rakaat solat bagi solat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, iaitu bagi solat zuhur, asar dan isyak. Pengertian ringkas solat secara jamak, sembahyang jamak bermakna mengumpulkan 2 sembahyang dalam satu waktu. Contohnya mengumpulkan sembahyang zuhur dan asar dalam satu waktu ataupun maghrib dan isyak dalam satu waktu. Terdapat 2 jenis solat jamak, iaitu solat jamak takdim yang didahulukan iaitu mengumpulkan sembahyang asar bersama zuhur dalam waktu sembahyang zuhur atau mengumpulkan sembahyang isyak dan maghrib dalam waktu sembahyang maghrib. Seterusnya, solat jamak takhir yang diakhirkan ialah mengumpulkan sembahyang zuhur dan asar dalam waktu sembahyang asar atau mengumpulkan sembahyang maghrib dan isyak dalam waktu sembahyang isyak. Dalil disyariatkan jamak takdim dan jamak takhir dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, jika baginda masih berada di rumah semasa matahari telah tergelincir, maksudnya waktu zuhur, baginda jamakkan zuhur dengan asar iaitu jamak takdim sebelum berangkat. Tetapi jika belum lagi tergelincir, maka baginda berjalan hingga nanti bila waktu asar masuk baginda pun berhenti dan menjamak sembahyang zuhur dengan asar iaitu jamak takhir. Begitu juga jika selagi baginda di rumah waktu maghrib sudah masuk, baginda jamaklah sembahyang maghrib dengan isyak. Tetapi kalau waktu belum lagi masuk, baginda terus sahaja berangkat dan nanti bila waktu isyak tiba, baginda pun berhenti untuk menjamak sembahyang maghrib dan isyak itu. Niat solat jamak takdim zuhur dan asar. Usalli farda zuhri qasran rak'ataini jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala.
Usalli fardal asri qasran rak'ataini jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu asar, qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Niat solat jamak takhir, zuhur dan asar. Usalli fardal asri qasran rak'ataini jam'a takhirin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu asar, qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Usalli farda zuhri qasran rak'ataini jam'a takhirin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu zuhur, qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, izinkan saya menerangkan hukum niat untuk bersolat. Ianya wajib kerana salah satu rukun solat. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung dengan niatnya. Al-Baidawi berkata, niat adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan, baik mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Sedangkan syariat adalah sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang diredai Allah dan mengamalkan segala perintahnya. Hukum lafaz niat sebelum bersolat. Ianya bukanlah wajib, hanya sunat menurut sebahagian ulama Syafi'iyah. Tetapi para ulama Syafi'iyah tidak mengususkan sebarang bentuk lafaz. Adapun lafaz niat yang masyhur diamalkan dalam berbicara topik solat qasar dan jamak ialah seperti berikut. Imam Nawawi rahimahullahu mengatakan niat bererti bermaksud, iaitu keinginan yang ada dalam hati tidak perlu dilafazkan oleh lidah, tetapi terdapat dua pendapat yang dinyatakan oleh pengikut Imam Syafi'i, iaitu sunat dan wajib. Kedua-dua pendapat ini tidak diterima. Jika memilih bahawa niat mesti dihadirkan secara muqaranah, iaitu beriringan dengan takbiratul ihram, maka cukup dilakukan muqaranah, iaitu iringan niat dengan takbir secara uruf tanpa perlu menghususkan seperti yang disebutkan. Kerana pengkhususan seperti itu tidak pernah diketahui daripada generasi terdahulu, dan inilah yang dipilih oleh Imam Nawawi. Justru difahami bahawa tiada satu hadis dari sanad yang sahih atau daif atau musnad atau mursal dari sahabat maupun tabi'in bahawa Rasulullah berniat dengan melafazkannya. Sekiranya tidak melafazkan niat tetapi telah niat di dalam hati, tidak memberi kesan kepada solat selagi mana telah wujud niat untuk bersolat di dalam hati, iaitu tanpa melafazkannya. Malah itu lebih tepat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Saya memberi laluan kepada saudari moderator untuk membentangkan topik yang seterusnya. Terima kasih panel 1. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang pengertian solat jamak dan qasar yang ringkas beserta niat yang berkaitan. Pada pendapat saya, penjelasan daripada panel 1 sangat terperinci dan menarik. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudari Nur Syacha Zuhaira, tentang persoalan sejauh manakah solat jamak dan qasar ini memberi kepentingan ataupun kelebihan kepada umat Islam dalam konteks orang yang bermusafir. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya sebagai ahli panel kedua akan membentangkan mengenai kepentingan solat jamak dan qasar dalam konteks orang yang bermusafir. Pada masa kini, masih ramai masyarakat Islam yang masih belum mengetahui tentang kelebihan solat jamak dan qasar. Hal ini demikian kerana mereka kurang berpengetahuan tentang hikmah melakukan solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar merupakan satu perkara yang penting, terutamanya bagi orang yang bermusafir. Antara kelebihannya ialah umat Islam yang bermusafir dapat menjalankan tanggungjawab sebagai orang Islam dalam melaksanakan ibadah solat. Kerana ibadah solat fardu merupakan
perkara yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Daripada Salim radhiyallahu anhu bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang yang hendak bermusafir, "Datanglah kepadaku, aku ingin menyampaikan ucapan perpisahan sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan kepada kami." Kemudian beliau mengucapkan, "Aku menyerahkan kepada Allah urusan agama kamu, amanah kamu dan pengakhiran amalan kamu." Daripada hadis riwayat Tirmizi nombor 3443. Hadis ini bersetaskan hadis sahih. Hal ini menunjukkan bahawa solat jamak dan kasar dapat memudahkan orang yang bermusafir untuk menunaikan ibadahnya semasa dalam perjalanan. Dengan itu, keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah yang menjadikan mereka sentiasa ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat satu lagi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak bermusafir, maka berilah wasiat kepadaku." Namun baginda bersabda, "Engkau hendaklah bertakwa kepada Allah dan bertakbir ketika menaiki di tempat yang tinggi." Kemudian ketika orang itu ingin pergi, baginda SAW berdoa untuknya, "Ya Allah, dekatkanlah jarak yang jauh baginya dan mudahkanlah perjalanannya." Daripada hadis riwayat Tirmizi nombor 3445. Hadis ini berstatuskan hadis hasan. Oleh itu, dengan adanya solat jamak dan kasar, agama Islam dapat dibuktikan sebagai agama yang mudah serta menyenangkan lagi urusan umat Islam. Selain daripada itu, solat jamak dan kasar dapat menjadikan umat Islam yang bermusafir lebih bertakwa kepadanya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana umat Islam bertungkus lumus dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadahnya. Sekiranya kita berusaha menjalankan tanggungjawab kita sebagai umat Islam walau di mana pun kita berada, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan syurga untuk kita pada akhirat kelak. Oleh itu, solat jamak dan kasar merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah untuk umat Islam. Sebagai balasannya, kita hendaklah berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup diredainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan saudari berhubung dengan kepentingan solat jamak dan kasar. Saya yakin jika umat Islam mengaplikasikan solat jamak dan kasar di dalam kehidupan harian, ianya dapat memudahkan diri mereka. Bukan itu sahaja, umat Islam juga dapat lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, soalan saya seterusnya kepada ahli panel pertama, saudari Nur Ain, sejauh manakah kefahaman masyarakat Islam mengenai solat jamak dan kasar? Dipersilakan panel pertama kita untuk menjawab persoalan ini. Golongan umat Islam yang berpengetahuan tentang solat jamak dan qasar. Masyarakat Islam kini seharusnya mengambil tahu tentang syarat-syarat asas solat jamak dan qasar kerana mereka telah mempelajarinya tentang perkara tersebut di zaman persekolahan. Namun begitu, syarat-syarat asas solat jamak dan qasar ini lebih diketahui, difahami oleh ibu bapa dan orang-orang yang lebih tua, kerana informasi ini sudah kekal lama di dalam minda mereka. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai apabila segala kelonggaran, yakni rukhsah yang diberikan olehnya diterima dan dilaksanakan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memurkai apabila segala kemaksiatan terhadapnya dilakukan oleh kamu." Hadis riwayat Ahmad. Menurut Muhammad Fazilah Kamsah,
Antara golongan yang kerap meninggalkan ibadah solat ialah para pelajar, sekolah golongan belia, pekerja kilang, anggota pasukan seragam dan juga para peniaga. Izinkan saya menambah isi daripada hujah ahli panel pertama. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Universiti Teknologi Malaysia terhadap pelajar-pelajar mereka, kita dapat dilihat bahawa golongan yang sering lalai untuk mengambil tahu tentang solat jamak dan kasar terdiri daripada golongan-golongan muda. Antara faktor-faktor yang dapat dilihat ialah pelajar tidak menyempurnakan solat 5 waktu sehari semalam. Hal ini disebabkan pelajar tidak mempunyai pengetahuan dan pegangan agama serta mempunyai perasaan malas dalam diri masing-masing. Dua faktor berikut. Faktor perasaan malas merupakan faktor utama pelajar meninggalkan solat fardu. Semestinya, ibu bapa perlulah bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka dan seharusnya menekankan lagi akibat tidak menyempurnakan solat fardu sebagai seorang umat Islam. Ibu bapa haruslah menjadi contoh yang baik kepada anak-anak mereka kerana ibu bapa merupakan orang yang terdekat untuk memberikan pengajaran kepada mereka supaya mereka berada di jalan yang benar. Saya akan berikan laluan kepada moderator untuk membuat kesimpulan. Terima kasih saudari Nur Syasha, ahli panel kedua. Demikian tadi perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang solat jamak dan qasar. Sebagai ringkasan, solat jamak dan qasar ini bukanlah salah satu perbuatan yang membuang masa, bahkan ia juga dapat meringankan beban seseorang umat Islam tersebut. Dengan erti lain, umat Islam yang bermusafir dapat melaksanakan solat fardu yang merupakan salah satu tanggungjawab setiap orang Islam. Impaknya ialah umat Islam dapat menambahkan lagi keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya berusaha menjadi seorang Muslim yang sentiasa ingin berada di jalan yang benar. Solat jamak dan qasar ialah salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Jadi sebagai umat Islam yang beriman, kita wajiblah sentiasa mendapatkan pahala daripadanya. Sebelum kita menutup tirai forum pada hari ini, saya pasti ada antara para hadirin yang mempunyai kemusykilan ataupun persoalan di dalam minda. Dengan itu, saya mempersilakan para hadirin untuk menanyakan persoalan tersebut. InsyaAllah para panel dapat menjawab soalan-soalan yang ditujukan. Silakan. Baiklah, soalan pertama kita datang daripada saudari Irene Natasha. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, adakah boleh bagi seseorang itu untuk melaksanakan solat jamak dan qasar di kampung halamannya? Sebagai contoh, beliau menetap di Subanjaya dan kampung halamannya di Taiping. Saya tujukan soalan ini kepada panel 1 untuk dihujahkan dengan lebih lanjut. Silakan panel 1 kita. Waalaikumsalam, izinkan saya untuk menjawab persoalan ini. Apabila seseorang itu mencukupi syarat musafir yang telah ditetapkan, maka dia layak untuk mendapat keringanan dari syarat untuk melaksanakan solat musafir, iaitu jamak dan qasar, iaitu keluar dari kawasan mukim jarak destinasi sekurang-kurangnya 2 marhalah, tidak berniat bermukim di destinasi dan tujuan musafir itu mestikan yang diharuskan, bukan tujuan maksiat. Namun, seseorang yang bermusafir tidak dibenarkan untuk melaksanakan solat musafir, iaitu jamak dan qasar, apabila tiba di kampung halaman atau tempat tinggal tetapnya, atau lebih dikenali sebagai istilah watan asli dalam istilah fiqh. Menurut kitab Mawsu'ah Kuwaitiyah, definisi watan asli yang bermaksud watan asli ialah tempat seseorang insan menetap bersama keluarganya
sama ada tempat kelahirannya atau negeri lain yang dia jadikan tempat bermaustatin bersama isteri dan anaknya dan tidak bermaksud meninggalkan tempat baru, bahkan berniat terus hidup di situ. Oleh itu, watan asli bukan hanya tertakluk pada kampung asal atau kelahiran seseorang, bahkan tempat yang seseorang telah berniat untuk tinggal selama-lamanya. Perkara ini juga ada dijelaskan dalam kitab Mausu'ah Kuwaitiyah. Maksudnya, sesungguhnya watan asli termeterai menurut majoriti ulama adalah bermukim secara tetap dengan niat tinggal selama-lamanya, sama ada di tempat kelahirannya atau tempat lain, termasuk juga tempat asal isteri. Malah, mazhab Syafi'i menambah syarat watan asli ialah seseorang itu perlu tinggal di tempat itu sekurang-kurangnya dalam tempoh musim panas dan musim sejuk, iaitu tanpa berpindah dari tempat itu melainkan keluar atas sebab hajat seperti berniaga dan ziarahi. Ini bermakna selain dari berniat untuk tinggal selamanya di satu tempat, dia juga mesti menetap di situ melepasi tempoh musim panas dan musim sejuk. Mazhab Hanbali sependapat dengan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Jika seseorang berwatan aslikan kampung halamannya, ia boleh dibatalkan dengan perpindahan ke tempat yang baru dengan niat untuk menetap di situ selama-lamanya dan bukan lagi menetap di kampung halamannya seperti dahulu. Maka dalam situasi ini, kampung halamannya bukan lagi watan asli. Maka bila dia pulang menziarahi ibu bapa dan sanak saudara, dia boleh bersolat musafir, iaitu jamak dan qasar, selagi mana dia tidak berniat mukim di situ, iaitu menetap dalam tempoh 4 hari atau lebih. Perkara ini juga dijelaskan di dalam Mausu'ah Kuwaitiyah. Maksudnya, watan asli terbatal dengan yang setara dengannya, tidak terbatal selain darinya, iaitu seseorang bermaustatin di satu tempat lain dan memindahkan keluarganya ke situ dari tempat asalnya dalam keadaan menjauhkan diri dari tempat yang pertama, iaitu asal, dan enggan lagi tinggal di situ. Maka tempat yang pertama, iaitu asal, tidak lagi menjadi watan asli baginya. Meskipun dia masuk ke tempat itu dalam keadaan musafir, maka solatnya tidak menjadi 4 rakaat, iaitu boleh dikosarkan. Jika seseorang menetap atau bermukim dalam tempoh yang sementara di mana dia berniat bahawa sesudah menetap di tempat itu dalam tempoh tertentu, dia akan kembali ke kampung halamannya untuk menetap di sana kembali. Dalam situasi ini, penempatan barunya itu tidak menjadi watan asli yang baru. Malah, kampung halamannya tetap kekal sebagai watan asli. Jadi, dia tidak boleh bersolat musafir setibanya di kampung halaman. Meskipun tidak berniat mukim di situ, kitab Mausu'ah Kuwaitiyah ada menjelaskan perkara ini, yang bermaksud tidak terbatal watan asli dengan watan iqamah, begitu juga dengan watan suknah, kerana kedua-duanya kurang darinya, iaitu tidak setanding atau setara. Sesuatu itu tidak dimansuhkan dengan perkara yang lebih berkurangan darinya. Begitu juga tidak terbatal dengan niat musafir dan keluar dan tempat asalnya sehingga menjadi bermukim dengan pulang tanpa berniat mukim. Kaedah untuk menyingkap kemusykilan ini, maka perlulah merujuk kepada beberapa situasi. Jika seseorang itu berpindah ke tempat baharu dan berniat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat bermaustatinnya yang baru, iaitu watan asli, dan berniat tidak akan kembali ke kampung halaman kecuali ziarah sahaja, maka kampungnya bukan lagi watan asli. Apabila dia pulang ke kampung dalam tempoh musafir, maka dia layak untuk menjamak dan qasar solatnya di kampung. Namun jika seseorang berpindah ke tempat baharu secara sementara bahawa satu ketika dia berniat akan kembali pulang dan bermaustatin semula di kampung halaman, jadi situasi ini apabila dia tiba di kampung halaman, maka dia tidak layak untuk solat musafir di kampung walaupun menetap di sana dalam tempoh kurang dari 4 hari. Situasi pertama boleh dikaitkan seperti mereka yang berasal dari kampung berhijrah untuk mencari rezeki di bandaraya, lalu membawa keluarganya atau berkahwin di situ dan dikurniakan anak semasa bermaustatin di bandaraya serta membeli rumah dan hartanah di situ. Golongan seperti ini biasanya
memang berniat bermaustatin di situ dan tidak akan kembali bermaustatin di kampung halaman. Apabila pulang bercuti kurang tempoh 4 hari, mereka layak untuk jamak dan qasar solat di kampung halaman mereka. Manakala situasi kedua boleh disamakan dengan pelajar-pelajar universiti yang menyambung pengajian di institut yang jauh dari kampung halamannya. Selain itu, mereka yang dihantar luar dari negerinya atas tugasan khas untuk beberapa tahun seperti guru-guru dari Semenanjung yang dihantar bertugas di Sabah dan Sarawak, golongan seperti ini kebiasaannya berniat untuk menetap dalam tempoh yang sementara waktu di tempat pengajian atau tempat tugasan mereka. Apabila pulang bercuti kurang tempoh 4 hari, sekalipun mereka tidak layak untuk jamak dan qasar solat di kampung halaman mereka. Allahualam, sekian, terima kasih. Dipersilakan saudari moderator untuk membacakan soalan yang seterusnya. Terima kasih Nur Ain atas jawapan yang begitu terperinci tersebut. Seterusnya saya buka lagi peluang untuk para hadirin untuk menanyakan soalan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanyakan soalan. Adakah sah solat jamak dan qasar boleh dilakukan sekiranya dalam perjalanan ke konsert? Contohnya konsert Justin Bieber. Terima kasih saudari Azira atas persoalan anda. Diharapkan panel kedua kita dapat menjawab soalan ini. Silakan saudari Syasha untuk menjawab soalan. Waalaikumsalam. Izinkan saya menjawab persoalan tersebut. Sekiranya anda ingin melaksanakan solat jamak dan qasar dengan niat untuk pergi ke konsert, solat anda tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini demikian kerana solat jamak dan qasar hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu seperti melawat keluarga yang sakit, bercuti dengan keluarga atau tujuan berdakwah. Solat jamak dan qasar tidak dibenarkan untuk tujuan maksiat. Anda dikehendaki untuk menunaikan solat fardu seperti biasa. Sekiranya konsert itu tidak membawa kepada kemukaran dan menyentuh perkara-perkara yang sensitif seperti menyentuh bab-bab agama, bercakap benda yang tidak elok dan memainkan perkara yang tidak elok, solat jamak dan qasar boleh dilakukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang topik ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan umat Islam yang cakna terhadap solat jamak dan qasar. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir bagi menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya memohon untuk mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.